Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Wa ammal awliyaiyah fa innahum yaquluna iza wasala al-abdu ila martabatil awliya'i fataskutu anhu takalifus syar'i. Ini pemahaman sesat ni, lagi kafir ya, etikat jadi rosak. Wa yaquluna al-waliyu afdal minan nabi, lagi parah, biwasitatil jibril wa ilmul wali bighairi wasitah. Masya-Allah. Teruk. Wa hadza ta'wil khata'un wa hum halaku bizalikal i'tiqad wa hadza kufrun aidan. Ya, jadi kafir tu ni. Adapun golongan auliyaiyah, dia membangsakan grup-grup di wali-wali. Wah. Adalah mereka yang beranggapan bahawa seorang hamba jika sudah sampai ke peringkat kewalian, maka jatuhlah daripadanya tuntutan syarak. Tak payah semayang, tak payah boleh gila. Ya, jawab dia apa? Kapi menongging. Man jahada ayatan minal Quran faqad halla darbu unuki. Siapa tolak satu ayat saja daripada Al-Quran, maka halal dipancung tengkuk dia. Ai kinayatun anir riddah, kinayah daripada dia murtad, keluar dari agama. Ya, ini kalau ditolak hukum Tuhan ambil kan ni. Satu ayat tu. Jadi oleh kerana dia sudah makam tinggi, kononnya tiba-tiba terlucut syariat daripada dia, habis kufur orang itu. Rasulullah SAW paling tinggi, paling afdalul makhlukat, sampai hatta yatafattar kadamah. Nabi semayang malam sampai getak kaki kan. Ini tak semayang dah dengan syaitan. Dan pengarang kitab ini ialah Imam Aulia, coba dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, min ahli bait Rasulullah SAW. Satu ketika syaitan datang tadi, datang nur cahaya tu dekat kubak madrasah tu, pung perang ya. Dengan nur pun dengan tengok dia kan nur apa yang tangan pun tak kenal. Hari keluar suara dia, ya Abdul Qadir, dia kata ya, qadir tafa'a ahkamu syariah ya minka. Wahai Abdul Qadir, sekarang terangkat segala hukum syariat daripada engkau. Syekh dia ambil kasut dia, syaitan ni baling. Jadi Syekh dia baling ni kan, cahaya tadi terang, pum, bertukar jadi gelap, pum, keluar suara kah dia ketawa. Syaitan ketawa ni. Jangan jaga tu. Apa macam mana tinggi pun jangan lari pada syariat. Tolak syariat faqad kafar, kafir terus. Ya, sebab syariat daripada siapa? Dibawa oleh siapa? Afdalul makhlukat. Dari mana dia ambil? Daripada Allah Ta'ala. Tolak syariat, tolak agama, habis terus ya. Sebab dia kena jaga. Man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaka, wa man tafaqqaha bila tasawwufin faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Itu kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Barang siapa bertasawuf, nama dia hakikat aja dan ya, maknanya tanpa ilmu syariat lain ini, jadi maka jadi kafir zindik. Dan siapa yang pulun peka, dia tak nak ngaji tasawuf, luah windan, maka jadi fasik. Wa man jama'a bainahuma, siapa himpunkan dua-dua ini, baina syariah wal haqiqah, maka faqad tahaqqaqa, baru dia mantap. Ya, kemantapan makrifat dan iman dia duduk dalam cantuman dua benda ni, ya, syariah wal haqiqah. Dan Quran hadis datang dengan bentuk itu, syariat dan hakikat, zahir dan batin. Jadi golongan dipanggil golongan apa? Auliyaiyah. Nama puak-puak wali dan wah. Macam ni, kalau macam tu bukan wali. Wali nikah pun tak sah. Baru tak sah dah kapih, nikah pun tak sah nikah. Adapun golongan auliyaiyah adalah mereka itu beranggapan, pegangan mereka seorang hamba jika sudah sampai ke peringkat kewalian, maka jatuhlah darinya tuntutan syarak. Habis jatuh. Tercabut daripada dia. Maka anggapan bahawa wali lebih unggul daripada Nabi pun dia.
Ya, bahawa sengkata dia kata wali ni lebih afdal daripada Nabi. Itu lagi terang kapi ni. Kerana apa dia buat elat kepala dia? Kerana ilmu Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan ilmu wali tanpa perantaraan direct terus ke Tuhan. Wah, dia pakai ujar kepala tak dia. Ini pun takwil yang salah. Maka rosak kerana beretikat seperti itu dan masuk kepada kekufuran. Ya. Dia nak maknanya kalau itu Nabi ada wasitah. Tak ada wasitah pun tak saja Allah Ta'ala. Jadi ada hikmat pembawa wahyu. Sebab tu bagi Nabi ada khusus khasais dengan daripada dia apa? Saumul wisal. Ya. Setengah daripada khasais Rasulullah SAW ialah saumul wisal. Apa saumul wisal? Puasa deret 24 jam. Kita tak ada puasa, haram hukumnya. Ya. Tak puasa pun mujur 24 jam tertonggih boleh. 12 jam daripada terbit matahari sampai terbenam matahari pun dah menggigil. Kau 24 jam per malam maun. Apa syahid kita nak sini? Nabi kata, engkau tak puasa, bahawa aku diberikan khususnya puasa wisal. Sebab bahawasanya aku bermalam di sisi Tuhanku. Ada wasitah tak? Lagi hebat bagaimana ada sebagai makhluk. Jibril pula lebih hebat, ya, ataupun ada wali lebih hebat daripada Rasul. Etika tu kafir dan sesat. Tidak ada siapa yang lebih daripada baginda. Sedangkan ulama letakkan taraf Nabi itu laisa kamislihi syai'un fil khalqi. Tidak ada satu bandingan di kalangan makhluk dengan Rasul. Tak ada. Paling hebat, paling dahsyat, lemah lisan nak mengibaratkan akan ketinggian makam baginda sallallahu yang sangat tinggi. Ya, itu. Jadi siapa yang etika begitu jawab dia faqad kafar, kafir itu wal ayazabillah. Kemudian wa amma samaraniyah, ni golongan samaraniyah pula macam-macam ni. Fa innahum yaquluna suhbatu qadimatun wa biha yaskutul amr wan nahyu. Semua di situ kan ni. Ya, dia punya niat dan niat jahat, dia nak rosakkan syariat. Dia kata yaskutu al amr wan nahyu. Gugurlah amar nahi dan lagi dah kata. Ya. Wa yuhilluna az-zawq, ya, wa yuhilluna ad-duf, dia panggil duf wa tambur wa baqil malahi wa halalun bainahum min jihatin nisa wa hum kuffarun, ya, wa damuhum mubahun. Ada pun golongan samarani, golongan samaraniyah adalah mereka yang beranggapan, mereka yang berkata beranggapan tingkat bahawa kebersamaan as-suhbah itu sifat qadim. Ya, dia bersama dengan Tuhan tu. Qadim azali lagi dia kata. Wah. Sehingga mereka menggugurkan tuntutan amar suruhan, wajib tak ada lagi dah. Dan nahi haram-haram tak ada. Habis. Dia wasak syariat. Serta mereka menghalalkan, ya, tabuhan juga mereka menganggap halal di antara mereka di kalangan wanita. Tuan-tuan, tambur. Ada gendang yang diharamkan pakai itu, kan? Semua dihalal, semua halal. Wanita pun halal lah tu, dia nak. Yang tu dia pun nak, dia nak duit, dia nak betina. Buat yang sesat tu lah. Ya. Guru-guru hakikat tinggi, bukan hakikat, babas. Lala apa? Habis duit anak murid dia, habis bini anak murid dia sapu. Ya, ambil berkat guru kita habis ni. Laknatullah, kena laknat habis dan ini di antara mereka halal, di antara mereka di kalangan orang wanita, tak ada apa, tak ada batas dengan perempuan kita. Habislah bosak. Mereka ni termasuk golongan kufur, mana yang kafir dengan Tuhan, dan darahnya halal dibunuh. Ya, pekerjaan Islam tangkap dia, suruh dia tobat balik tarik. Tak tobat, pancung tengkuk dia habis itu. Ya, dan bunuh orang macam ni kata Imam Ghazali lebih afdal daripada bunuh 1000 kafir. Bunuh orang kafir besar kan? Dalam medan perjuangan yang kita maklum biasanya apa? Orang yang terbunuh iaitu syahid, yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Tapi satu lagi banyak kita tak perasan, orang yang membunuh bukan yuqtal qatil. Qatil mana orang yang bunuh. Sebab dalam hadis tidak akan bersama tempat di akhirat antara qatil wal maqtul, yang membunuh dan dibunuh. Jadi kalau orang beriman dalam perang dia dapat bunuh seekor kafir dan bermakna kafir tempat dia dalam neraka, maka yang membunuh takkan sekali bermakna tempat dia syurga. Dalam peperangan kalau dia dapat seorang dibunuh, confirm syurga tu ni. Apa soal tu ni? Maka bunuh yang ni lebih afdal lagi. Sebab apa? Yang tadi kita bunuh
terang-terang dah dia kafir, mana kafir. Yang ni dia kata dia tinggi martabat, yang kacau, banyak orang terkeliru. Ya, banyak orang tersesat dengan dakwah palsu ni, ya. Kemudian wa ammal habiyah, macam nama ya, samara niat habiyah, al habiyah fa innahum yaqulun iza wasala al abd ila darajatil mahabbah yaskutu anhu at-takarib syar'i wa la yasturuna al-awratihim. Wah, ni lagi boleh pakai seluar pendek. Ya, semua kalau kita tengok apa tu? Ya, yaskutu anhu takalif. Semua nak gugurkan taklif. Ayat semayang tak, semua tak ayat itu orang awam. Habis tu kafir merongging. Ni golongan apa dia panggil? Al-habiyah. Golongan hubbiyah. Habiyah panggil. Sedunia hubbiyah. Dan Arab dia panggil habiyah. Wa ammal habiyah. Ialah orang yang beranggapan bahawa seorang hamba yang telah mencapai darajat mahabbah, ya, itu panggil hub, kasih, maka dia lepas dari aturan syariat. Tak adalah haram-haram, tak ada ikut ilah. Dia minum arak, minum lagi, kacau kerja ni. Dan tiada mahu menutup aurat. Wala yasturunal auratahum, tidak wajib tutup aurat dia. Buka je lah, nak pakai apa pun tak ada. Perempuan-perempuan apa nak tolong-tolong kepala kita, buat memanas kita. Ya, kita dah dapat kasih dengan Tuhan. Tuhan tak marah lah, dia kata. Kapi menongging buat ni. Ni, jadi Imam Ghazali bunuh buat macam ni lebih afdal daripada bunuh 1000 kafir. Sebab macam ni banyak orang mengelirukan orang. Allah. Kemudian wa ammal huriyah. Ni huriyah pula buat ni macam-macam ni. Nasabah Rasulullah SAW mengatakan akhir zaman akan pecah umat pun 3 puak, kulluhum finnar illa firqatun wahidah. Semua terterjun ke neraka Nabi kita, melainkan satu puak ni, iaitu ahlus sunnah wal jamaah, yang pegang dengan sunnah Rasulullah SAW dan mengikut jamaah. Jamaah apa? Jamaah tabligh ke jamaah apa? Arkam kan. Jamaah kita jamaatus sahabah, jamaah sahabat. Ya, bukan jamaah parti, jamaah tak ada. Bukan parti, tak ada parti-parti tuan-tuan. Parti ni terikat agama. Kalau ikut agama dia selamat, tak ikut agama jalan syaitan. Tu je. Ya, berjamaah dimasukin jamaatus sahabah. Sebab Nabi mengucap di kalangan sahabat, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Hadis sahih. Barang siapa di kalangan kamu, kata Nabi SAW kepada sahabat, dipanjangkan umur, kamu akan melihat perpecahan umatku yang terlampau banyak. Sekarang kita menyaksikan macam-macam pahaman dia. Ya. Maka nak buat macam mana? Fa'alaikum bisunnati. Wajib. Fa'alaikum. Ya. Itu maknanya ilzamu. Lazim, wajib atas kamu berpegang dengan sunnahku wa sunnatu khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah perjalanan khulafa' ar-rasyidin, pengganti aku, Nabi kata. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan para sahabat. Wajib kita ikut. Itu dipanggil jamaah, jamaatus sahabat. Kemudian cara mengikut, abdu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham kita. Ai kinayatun an syiddatut tamassuk ala sunnah. Kinayah pada kita kena kuat berpegang dengan sunnah, baru dia selamat. Ya, teman. Ada juga tafsir jemaah dia kan. Golongan grup dia kata, jemaah kita lah masuk, dia kata jemaah ni jemaah macam-macam kan, jemaah sahabat tu. Tak kira lah jemaah apa ke, parti apa ke, dia lari pada Quran hadis tu, habis terkejut neraka jawab dia. Ya. Dasar dia mesti Quran, sunnah, ijma', kias. Itu jalan ni. Ada beberapa nama-nama tu semua mengikut keadaan dia namakan. Ya, dia nak bertabligh ke apa ke, nama tak ada masalah. Jadi perjalanan dia, ya, jangan dia bercanggah. Ni bawa pahaman buat zikir boleh berjalan atas dinding. Itu dah lain macam. Nak main jun, main jin macam. Itu dah muhalif di syar'i, bercanggah dengan syarak. Jadi semua kembali kepada sunnah, Quran dan sunnah, ijma' dan qiyas. Jadi golongan huriyah, golongan yang berasal kepada kemerdekaan, merdeka panggil, ya. Dengan golongan apa? Kal haliyah, tetapi mereka ada lebihnya. Iaitu apa? Mengaku bahawa orang di kelas mereka suka bersetubuh dengan bidadari. Wah, mana mandai. Ini semua dakwah palsu. Dan bila mereka sedar dia, mereka mandi. Ini pula golongan yang bohong lagi perasaan dan, ya.
Dia kata, wah, mandi lama sikit, mandi hadas sikit. Apa malam tadi berhubung dengan bidadari. Wah, muka kau bidadari. Senang ni tuan-tuan. Dia ada pula pengikut tu. Berarti Imam Malik kata, kau buat apa pahaman bagi seorang tu, ada Abu Jahal dan ada Abu Bakar. Maksud dia, ada penyokong, ada pro, ada kontra. Bawa ada yang betul, ada penyokong, ada yang tak betul pun ada yang ikut tadi. Sikit tengok sikit lagi. Nabi khas untuk orang Melayu. Buat dia bersorak ramai-ramai. Kau ikut Nabi kau tak jamin. Nabi kita dah jamin syurga. Yang syurga ingat bapak dia syurga. Senang-senang kita. Ada juga si bodoh bin Baral campur tolol mengikut macam-macam. Wa ammal ibahiyah, ni tu kurungan lagi, golongan ibahiyah nama dia. Fa innahum yatrukuna al-amr bin na'u, sama dengan lain dia. Dia nak batalkan hukum syariat semua tu. Yang meninggalkan apa? Amar ma'ruf wa nahy anil munkar. Habis. Wa yuhilluna al-haram, dan mereka menghalalkan benda haram. Wa yubihuna an-nisa, dan mereka mengharamkan perempuan. Ada apa? Perempuan semua halal. Ada pula pahaman sesat dengan dia. Perempuan pun kalau kita bagi isteri kat orang pun kan luar. Allah ni lagi teruk daripada teruk daripada binatang. Ayam jantan, kalau jantan lain kejar boleh kejar kau. Ini boleh bagi kat orang. Kata kan luar pun. Ini pahaman syaitan kan. Pahaman sesat. Banyak dia. Oh dahsyat macam-macam. Jadi sesat. Jadi golongan ibahiyah ni adalah golongan yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada setengah sebut pun tak betul. Amar ma'ruf munkar nangkir. Kau tunggu munkar nangkir, tunggu kau. Amar ma'ruf munkar nangkir kata. Kau tunggu munkar nangkir sedia tu. Amar ma'ruf nahi mungkar ni apa tuan? Tunggak kepada keteguhan Islam. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, Islam gontoh kan, rosak. Umat Islam akan runtuh. Dan perontoh dia apa dia? Racun yang membuatkan manusia tidak lagi buat amar ma'ruf nahi mungkar. Dileka apa? Bila mereka dilekakan dengan dunia, dan mereka dimabukkan dengan kejahilan terhadap agama. Akan dua benda akan berlaku. Tuan guru kita selalu baca, wali besar negeri kita bertuah tuan-tuan, dah tak ada Al-Alim Al-Allamah Al-Waliyu Kabir Tuan Guru Haji Abdul Wahid mu'alim kita, mana-mana kuliah lalu dia baca hadis. Ghasyatkumus sakratan, sakratul hubbil ash wa hubbil jahl, fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kas-sabiqina al-awwalin minal muhajirin wal ansar aqamaqan. Memabukkan kamu oleh dua kemabukan. Ni mabuk ni lebih teruk daripada arak ni. Arak minum kepala berdengung lah, tapi habis petang mungkin dia clear balik. Yang ni kalau kena mabuk maknawi, mabuk dalam, sampai dihembun apa akhir, kerana dia tak perasan lagi. Pertama apa? Hubbil aish, terlampau gila dengan kehidupan. Kepala otak hari duduk dunia, bangun pagi ikut tak ada macam lain. Orang lain cari juga kerja, orang lain dapat juga dunia, tapi tak macam dia minta. Satu. Yang kedua, wahubil jahl, kasih seronok duduk tenggelam dalam kejahilan. Dia rasa lemas ke duduk majlis ilmu ke apa. Lemah tak ni. Dapat pula ada canggih. Tak apa dah, saya pakai apa, pakai live aja lah. Engkau kerja tak pakai live aja. Kau pakai live lah, biar kosong pejabat kau. Tak nak pula. Kalau nak minta ke darah, pandai kau keluar. Kalau jauh tu kan tak apalah. Ini dekat kan tak boleh pergi. Start kereta tak sampai batu pun live. Ada tak ketika keberkatan ilmu tentang majlis ilmu tu, malaikat turun. Malaikat menghamparkan akan sayap dia tu. Banyak dalam hadis-hadis lagi. Satu langkah diangkat derajat, dosa diampun. Banyak tu majlis ilmu tak cerita. Banyak kelebihan dalam hadis-hadis sahih Nabi SAW. Tapi dia nak live pun tak apa juga, tak boleh lah tahan. Terus tak nak tu ilmu, tak nak. Tenggelam dalam kejahatan. Dua ni kalau kena, suka duduk dalam kemabukan kejahilan dan keduniaan, maka fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna. Katakan tengok lagi lah orang buat amal ma'ruf nahi mungkar. Kita tegur dia, kau jaga diri kau sendiri. Wah. Apa suka ambil tahu tepi kain orang. Itu hadis Melayu pun bukan hadis Nabi. Jangan suka jaga tepi kain orang. Padahal Nabi kata, man lam yahtama bi amril muslimin falaisa minni. Siapa tak ambil berat urusan umat Islam, tu bukan umat aku, Nabi kata. Umat Islam tenggelam dalam kejahilan, kita biar ni. Dia tak semayang, kita biar. Jangan jaga tepi kain orang, tu tak kena istilah. Nabi suruh buat amar ma'ruf nahi mungkar. Dua tu. Satu pula ada gulungan tu pula tu, ada setengah-setengah tu yang dia ambil sebelah aja. Apa dia buat amar ma'ruf nahi mungkar tadi.
Tersuruh orang share. Dia semayang, bila dia semayang, insyaAllah dia tak minum arak, dia kata. InsyaAllah. Dia tak tahu lepas semayang nombor ekor keluar. Dia semayang kat apa? RNR kan. Dia pun salin seluar, lepas semayang pun sujud, dia tengok bendera. Bendera tu resit apa tu? Nombor ekor. Baru semayang nombor ekor keluar. Tu benar sebab tu Allah Ta'ala kaitkan dua tu. Al-amru bil ma'ruf, dia guna waw. Tengok tu. Amal ma'ruf, kemudian dia kata apa? Wan nahyu, dia tak kena summa, dia tak kena fa. Kalau summa mana tarkib, kemudian waw lil mutlaqil jam'i, itu dalam bahasa Arab. Ya, dalam masa yang sama serentak, dalam masa sama kita suruh buat ma'ruf, dalam masa sama kita tutup pintu kemungkaran, baru rahmat turun. Itu maksud ni. Sebab kalau kena ni habis ni. Ni golongan apa ni? Ibahiyah. Golongan ibahiyah adalah golongan yang meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian lagi teruk, yang menghalalkan yang haram. Ya, dia menghalalkan yang haram dan membolehkan bergaul dengan perempuan. Memang itulah kerja dia ni. Yang sesat tu lah, dia nak betina, duit dan mabuk, ada lagi dia. Wa ammal mazhabul mutakasilah. Ini golongan mazhab mutakasilah. Fayatrukuna al-kasab, yang dia terajak pula ni. Wa yas'aluna minal abwab wa yad'una bi tarkid dunya ala zahir wa yad'una bi bawaikihim halaku bizalik. Ini macam tok cau lah kan. Macam-macam setan pusing kan tadi. Golongan apa dipanggil ni? Mutakasilah. Ialah mereka yang malas. Mutakasilah. Jangan namakan anak kita pun. Sedap nama dalam kitab ni ya. Namakan anak saya Mutakasilah. Mamun. Ya, Abu Jahal dia nama kitab pun tak. Ya, macam-macam. Ada seorang yang nama dia Sa'imah. Kan? Sa'imah. Ya, anak ambil dalam kitab zakat. Yelah Sa'imah tu kambing yang lepas padang. Ya, Sa'imah ni. Kalau Sa' lain, Sa'imah tu orang yang menahan puasa. Kalau Sa'imah bisin kan, kambing lepas padang. Itu Sa'imah. Dia ambil dalam kitab, kata yelah dalam kitab zakat dia ambil. Ni kitab apa? Syekh Abdul Qadir Jalani yang ambil syekh kitab dia ni. Nama sedap. Ya. Buat mutakasilah lagi. Siapa dia? Mereka yang malas, tidak mahu berusaha. Ya. Tenaga ada usaha tak nak, dia duduk saja dan ya. Aku nak kata kami ikut apa yang tuan dah tu. Oi, pada bebal. Ya. Dia tak erti letak syariat zahir dan syariat batin. Ya, syariat zahir menyuruh kita berusaha dan ikhtiar. Sama ada usaha untuk dunia, lebih lagi untuk akhirat, lagi besar usaha untuk akhirat. Dalam Mukhtarul Ahadis, seorang yang mana malam tu kan biasa dia punya wirid dia lepas sembahyang wajib, dia sembahyang sunat, baca Quran dan sebagainya. Satu hari tu dia terletih sangat. Lepas sembahyang isyak berjemaah semua, balik rumah tam tidur, tak sempat baca Quran, tak sempat wirid apa. Sebab apa? Sebab keletihan dia mencari rezeki yang halal di siang hari ini. Ya. Mungkin hari ni gaul simen 10 kampit. Atau tak kira apa kan? Letih sangat tu. Keletihan dia tu mencari rezeki halal, diampunkan segala dosa dia. Itu makna ada usaha tu, ada berkait. Islam dia atur semua kan. Bukan macam Tok Cha duduk dalam ketik tu ketik. Masa dia panggil ketik, Tok Kong ni. Islam tak. Islam yang menyelesaikan semua masalah. Tengok dia. Jadi pemalas ni sebenarnya. Sebab Sayyidina Umar kata, aku cukup menyampah tengok pemuda yang pemalas. Ya. Walaupun macam mana pun, buat asal ada usaha zahir. Ya. Habis-habis pun apa? Pergi ambil tali, pergi cari kayu kat hutan. Kan? Itu dululah. Mana biar ada lambang usaha ikhtiar. Sekadar itulah maknanya. Ya. Dan duduk saja Islam tak mahu hutan ni. Golongan mutakasilah ni yang pemalas, kemudian dia kata pula ana makam reda je. Rupa kau reda makam pemalas. Ya, dia membongkang dan ya, yang malas tidak mahu berusaha, pekerjaan meminta-minta. Ya. Kita minta hantar saya tak yang mangkuk kan, pakai WhatsApp je Syekh ana ada proses. Pandai ayat dia kan. Orang pun bank in sah. Orang bank in. Kena 10 orang. Seorang bagi 200, 2,000 senang dapat. Macam-macam dah ni. Meminta-minta dan mengaku bahawa mereka sudah meninggalkan dunia. Nampak macam hebat tinggal dunia, kepada dalam perut dia dunia penuh kan. Padahal mereka mengejar dunia pada batin, dalam hati tu. Meleleh liur tengok dunia. Zahir kono macam zahir macam warak tu dia panggil apa? Golongan mutakasilah. Mereka pun termasuk golongan yang hancur, golongan yang rosak.
Dan satu lagi golongan mutajahilah, fayalbisuna libasal fusaq, kama qala Allah Ta'ala, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Wa qala alaihi salatu wassalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Golongan yang seterusnya ialah golongan mutajahilah, menjahilkan diri, ialah mereka yang sengaja memakai pakaian orang fasik. Ya, sengaja pakai orang fasik. Kalau perempuan dia dengan pakaian dia macam tak pakai baju. Yang lelaki dengan cara dia pula, dia pakai seluar, orang pakai seluar panjang, dia pakai seluar kaki panjang. Seluar kaki panjang, seluar pendek. Kaki dia yang panjang. Ya, jadi maknanya dia memakai pakaian-pakaian yang serupa dengan golongan-golongan yang jahil, terutama yang kufar tadi. Habis tu. Dan janganlah kamu cenderung, firman Allah Ta'ala ni, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung, mana hati kamu minat, seronok kepada orang zalim. Siapa orang zalim? Orang yang melanggar perintah Tuhan. Di antara pakaian-pakaian yang meledakkan aurat, diseronok orang tu. Ya, kerana siap gambar apa, tanpa gambar filem pelakon-pelakon yang bukan akhlak yang tuan terbalik. Ya, apatah lagi ikut pula pakaian dia. Orang zalim tu jawab, kalau buat begitu maka kamu disambar api neraka. Fatamassakumun nar, menyebab kamu disentuh, mana direntap oleh api neraka, wala ayazabillah. Dan sabda Rasulullah SAW, orang yang meniru-niru satu kaum, gaya pakaian orang-orang kafir yang tak betul tu, maka termasuk dalam kaum tersebut. Sebab tu kita tiru pakaian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, jaminan syurga untuk dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Karim.